terlalu dangkal dan terlalu menggelikan hati lah bila kita sebut mazhab Hanafi ni mazhab yang jauh daripada perbahasan hadis, daripada ilmu hadis, daripada dalam mazhab Hanafi sejak daripada Imam Abu Hanifah hidup, dia telah pun dikelilingi oleh imam-imam yang bertaraf Amirul Mukminin. Kita kata macam itulah lebih mudahnya kan. Ataupun imam jarah wa ta'dil yang berada di keliling. Tuan-tuan, imam a'immah fil jarh wa ta'dil yang duduk di keliling Imam Abu Hanifah menyokong mazhab Hanafi, dan mereka dikatakan yunsabun, dinisbahkan kepada mazhab Hanafi. Apabila ditanyakan kepada Al-Imam Malik ibn Anas tentang Al-Imam Abu Hanifah, pernah jumpa tak dengan Al-Imam Abu Hanifah? Maka Imam Malik ibn Anas jawab, ya. Imam Malik lebih muda daripada Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit, jauh lebih dewasa. Bila ditanya kepada Imam Malik, ni saya ambil satu daripada ratusan contoh. Daripada ratusan contoh pujian ulama salaf yang besar, ulama-ulama salaf yang besar ini, pujian mereka kepada Al-Imam Abu Hanifah. Selain daripada dalam muqaddimah yang saya bawa tadi, soalan Abdullah bin Mubarak bila masuk Kufah, siapakah yang paling faqih? Abu Hanifah. Yang paling wara'? Abu Hanifah. Yang paling zuhud pun dijawab Abu Hanifah. Orang bertanya kepada Imam Malik, hal ra'aita Aba Hanifah? Pernahkah kamu melihat Imam Abu Hanifah? Imam Malik pernah berjumpa, duduk, berbincang, bersembanglah dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata, na'am, ra'aitu rajulan. Dia kata, ya, aku pernah melihat seorang lelaki. Imam Abu Hanifah ni, dia nak puji ni. Imam Malik nak puji Imam Abu Hanifah. Lau kallamaka fi hadhihi sariyah. Seandainya dia berbahas dengan kamu tentang dinding ini, dinding, Imam Malik tunjuk dinding. Aku pernah berjumpa dengan satu orang lelaki, kalau dia nak berbahas dan berdebat kepada kamu dinding ni, yang saya tunjuk ni dinding simen lah. Zaman tu mungkin dinding kayu dan sebagainya. Imam Malik kata, lelaki itu kalau dia berbahas kepada kamu dan mengatakan bahawa dinding ini adalah emas, ay yaj'alaha dhahaban laqama bihujjatih, maka dia akan membuatkan kamu yakin memang yang ni emas. Kalau habis cakap dengan dia, semua orang kata, ya ni emas. Abu Hanifah, dia punya antara kelebihan yang Allah berikan kepada dia, dia juga tidak pernah kalah kalau berdebat dengan orang, seperti Imam Syafi'i. Bukan dia sebut tau, saya ni tak pernah kalah kalau berdebat. Itu orang hari ni. Seronok berdebat, itu orang hari ni. Yang ada satu PhD hadis, dia dah mula seronok berdebat dah. Dia berasa Amirul Mukminin, kan? Jadi ulama dulu ni orang sebut kepada dia, dia ni tak pernah kalah kalau berdebat. Antaranya Imam Abu Hanifah, antaranya juga ialah Imam Syafi'i. Jadi perkataan Imam Malik itu, tuan-tuan, ditinta, ditulis dalam banyak buku yang menceritakan tentang tarjamah. Yang tulis buku fi tarjamatil Imam Abi Hanifah, yang tulis buku dalam terjemahan Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Jadi manhaj mazhab Imam Abu Hanifah, ulama salaf yang hebat ini, ketika mengeluarkan hukum hakam fiqh, daripada mana dia ambil? Yang pertama daripada Quran. Yang keduanya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni bagi siapa yang tersalah sangka, beginilah sebenarnya al-adillah at-tashri'iyah inda fuqaha'il ahnaf. Dalil-dalil syarak di sisi mazhab ataupun di sisi ulama-ulama Hanafi. Yang pertama, mereka akan merujuk Quran. Kalau hukum itu tak ada dalam Quran, Imam Abu Hanifah akan berpindah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Nabi pun tak ada, tidak ada nas yang menjawab hukum tersebut, tuan-tuan,
Mazhab Hanafi ada muhaddis, dia ada muhaddis dia. Muhaddis yang hafal ratusan ribu hadis. Bukan kata mazhab Hanafi ni tak ada ni kan, Imam Muzaila'i dan sebagainya dan seumpamanya kan. Itu semua muhaddisun mazhab Hanafi. Kalau hukum itu tidak dijumpai oleh Imam Abu Hanifah ataupun ulama Ahnaf daripada Quran dan hadis, mereka akan melihat kepada aqwalus sahabah ataupun ijma' sahabah. Imam Abu Hanifah kalau melihat di sana ada ijma' daripada sahabat, dia tidak akan mengambil perkataan lain. Maksudnya macam inilah, dia takkan guna istihsan, takkan guna uruf, takkan guna ada antara adillah syar'iyah yang lain yang diguna pakai. Kalau ada pendapat para sahabat, pendapat yang kalau ijma' pula, Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi takkan berpindah ke mazhab lain, ke adillah yang lain. Dan wa in ikhtalafa as-sahabah, dan sekiranya para sahabat berkhilaf pendapat, ketika itu Imam Abu Hanifah ataupun ulama Ahnaf akan pilih mana-mana pendapat sahabat, pilih. Contohnya Ibn Abbas ada fatwa dalam masalah A, Ibn Mas'ud ada fatwa dalam masalah A. Ketika ini mereka akan pilih pendapat sahabat yang paling hampir dengan nas, yang paling hampir dengan nas. Kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian baru istihsan dan lain lagi lah adillah syar'iyah yang sampingan yang lain yang digunakan oleh mazhab Hanafi yang selama ni kita duk dengar. Itulah tuan-tuan, orang kata apa, secara ringkasnya mazhab Hanafi ni, mazhab Abu Hanifah.